أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, rahmat Allah sekalian, alhamdulillah dapat kita bertemu lagi untuk meneruskan siri kuliah At-Tartil, Tarannum Murattal, Asbabun Nuzul dan pembincangan ayat, sambungan kepada surah Ghafir, surah Ghafir ayat 34 dan seterusnya. Kita baca dulu sama-sama, tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا
كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. Sadaqallahul Azim. Jadi itu dia tuan-tuan dan puan, lebih kurang satu muka surat daripada surah Ghafir, bahagian yang kelima. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatullah sekalian, kita tengok sejak tajuk ringkas pada malam ini. Tuan-tuan cuba tengok ayat pertama tu. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ. Cuba tuan. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ. Cuba tuan. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ
Baik. Ustaz tanda merah ini tuan-tuan pada perkataan min qablu, ya. Baik, nun mati berjumpa dengan qaf. Nah, maka hukumnya, namanya mudah saja tuan-tuan, itu namanya adalah ikhfa haqiqi. Nah, ikhfa maksudnya menyembunyikan nun, bunyi nun tu, min nun kan, menyembunyikan bunyi nun itu ketika bertemu huruf ikhfa, yakni ikhfa haqiqi lah. Ada 15 huruf semua sekali, qaf adalah salah satu huruf tersebut. Cuma semasa menyebutkan ataupun melakukan ikhfa haqiqi ni tuan-tuan, oleh kerana qaf ini termasuk huruf tebal, huruf isti'la, maka dengunya juga jadi tebal. Macam mana bunyinya? Yusufu min qablu bil bayyinat. Cuba kan? Kalaulah bunyi yang gini, min tak cukup. Min qablu bil bayyinat. Cuba. Baik. Itulah untuk bahagian hukum tajwid tuan-tuan. Yang kedua ialah kita tengok sebagaimana biasa, iaitu ayat nombor 39. Ayat nombor 39. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'. Cuba tak? Wa innal akhirata hiya darul qarar. Baik, ada dua perkataan itu Ustaz tandakan merah tuan-tuan. Pertama sekali dunya, yang kedua darul qarar. Baik tuan-tuan, dalam bacaan kita yang kita baca ni namanya bacaan Hafs daripada Asim. Ini Ustaz yakinlah tuan-tuan sudah biasa dengan kuliah Ustaz tahu bacaan ini bacaan Hafs daripada Asim. Baik. Tuan-tuan, ini salah satu daripada bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ada bacaan-bacaan yang lain juga merupakan bacaan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi tak masyhur. Tak masyhur. Seperti manalah tidak masyhurnya mazhab-mazhab lain. Sedangkan mazhab Hanafi betul, Maliki betul, Hambali betul, kita amal dengan mazhab Syafi'i. Jadi kenapa jadi begitu? Ialah perkembangan ilmu tersebut. Jadi bacaan-bacaan lain juga bacaan Rasulullah, cuma tidak biasa kita baca. Baik tuan-tuan, malam ini saya nak bawa bacaan Abul Haris daripada Kisai, ya. Biasa disebut Kisai sahaja mencukupilah, ya. Abul Haris daripada Kisai. Ada dua tempat perubahan bacanya, ya. Perkataan dunya dibaca imalah, dunye. Hadhil hayatud dunya. Cuba tuan. Ada dunya, coba. Dunya.
Itu dia. Bacaan Imam Kisai. Betul baca gitu Ustaz? Betul? Tak berdosa, tak ada, malahan dapat pahala. Dia juga adalah Al-Quran. Cuma yang jadi bunyi begitu tu kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih Bukhari, falam azal astaziduhu, aku sentiasa minta tambah daripada Allah Subhanahu wa taala supaya tambah jenis bacaan yang memudahkan umatku. Ummati la tutiqu zalika, umat aku tak mampu kalau nak baca supo je semua sekali. Jadi tuan-tuan, caranya ialah Rasulullah minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali minta Allah tambah satu sehinggalah unzilal Quran ala sab'ati ahruf, diturun Quran itu dengan 7 huruf atau paling mudahnya 7 bahasa. Dan ini salah satunya. Dunya, cuba. Dunya. Ujung tuan-tuan ya. Darul qarar. Cuba. Darul qarir. Itu bacaan namanya imalah bagi bacaan kisah. Kita cuba tuan-tuan. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'. Cuba. Wa innal akhirata hiya darul qarir. Baik. Jadi untuk ayat ni maka tuan-tuan boleh baca dah. Ni kita belajar dah, boleh baca di mana-mana. Tapi tuan-tuan kena tahulah apa namanya, bacaan Abul Haris daripada Kisai. Salah satu daripada bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain tuan-tuan, kita seronok tengok bola apa semua kan tuan-tuan tak? Bila Morocco masa separuh akhir tu semua sokong Morocco berlaku. Tak? Sekali Morocco kalah. Tak apalah. Tapi tuan-tuan, bacaan Al-Quran di Morocco itu berbeza daripada tempat lain. Dia membaca bacaan Warash daripada Nafi'. Warash daripada Nafi'. Contoh mudah Ustaz berilah. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walalakhiratu khairul laka minal ula. Itu bacaan di Morocco, bacaan Warash daripada Nafi'. Jadi betul ke tu? Betul, tak jadi masalah. Tinggal lagi kena belajar jelah. Jadi antara negara Islam dunia yang baca berbeza ni antara lain lah Morocco lah. Libya dibaca dengan bacaan Qalun daripada Nafi'. Kemudian di Afrika Tengah banyak yang bacaan Duri, Ad-Duri daripada Abu Amr. Kalau tuan-tuan tanya kenapa yang jadi begitu, ya, antara lain tuan-tuan ialah kesan bacaan Hafs daripada Asim ini menjadi bacaan seluruh dunia, ya, termasuk Mekah dan Madinah, ialah kesan daripada kerajaan Uthmaniyah Turki. Kerajaan Uthmaniyah Turki. Jadi semasa mereka meluaskan empire tu, termasuklah Mekah Madinah pun di bawah taklukan Turki, ya. Dan kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, cubalah pergi melawat satu kereta api lama tu, di kota Madinah tu kan. Ada satu kereta api lama, sebahagian daripada mutawif kalau pergi umrah tu dia bawa situ, sebahagian lah. Kereta api lama itu ialah kereta api daripada kerajaan Turki tu sampai ke apa ni, Turki ke Istanbul sampai. Sekarang dah tak ada lah yang panjang tu, tinggal kenang-kenangan lah masih ada di situ. Kenapa? Kerana dia berada sebagai tanah jajahan Turki. Baik, kemudian tuan-tuan,
kerajaan Turki inilah yang telah menyebarkan Al-Quran dengan bacaannya Hafs daripada Asim. Nah, daripada bacaan Hafs daripada Asim tersebar ke seluruh dunia, termasuklah Mekah dan Madinah. Jadi tak ada apa-apa, semua itu betul berlaku. Sama ada yang bacaan kita sekarang betul, bacaan Abul Harith pada Kisai betul, bacaan Warash pada Nafi' betul, bacaan Qalin pada Nafi' pun betul. Jadi itulah semua bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh tuan jadi itu kita belajar sikit pada malam ni. Perkataan dunya dibaca dunye. Cuba dunye, cuba. Kemudian darul qarir. Itu dia panggil imalah. Sebenarnya tuan-tuan, dalam bacaan ataupun dalam huruf-huruf bahasa Malaysia ni ada dah. Contohnya cuba tuan-tuan, A, E. E itu imalah, dia punya sengit punya A, E, E. Itu imalah. Sama ni qarir, dunya. Cuba Ja, J. Sama tu kan? K, K. Huruf K tu kan ada kan? Jadi itu adalah dipanggil imalah. Tak apalah, itu sebagai apa ni, pengetahuan umum untuk kita bersama. Siapa-siapa minat sila belajarlah. Nak belajar ustaz pun boleh, tapi kena bawa pengerasnya, pisang sesikat. Mudah aja. Mudah tu mudahlah, nak cari masa nak belajar. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan cubalah cari guru-guru yang boleh mengajar ini. Insya-Allah mudah-mudahan Allah memberi kita kebaikan yang besar belajar ilmu Al-Quran. Baik. Walaqad ja'akum Yusuf min qablu bil bayyinati fama ziltum fi syakkin mimma ja'akum bih. Ini kisahnya tuan-tuan ialah kepada ahli keluarga Fir'aun yang memeluk Islam. Katanya sepupu Fir'aun lah apa semua, tak apalah. Tapi dalam Quran sebut wa qala allazi amana ya qaumi rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu. Satu orang daripada kalangan ahli keluarga Fir'aun yang memeluk Islam ikut Nabi Allah Musa alaihissalam, yaktumu imanahu, dan dia menyembunyikan imannya. Dan daripada ayat tersebut, ayat ini sebelum kita baca sebelum ini, iaitu lelaki ini rajulun mu'minun, maka surah ini juga dinamakan sebagai Mu'min. Surah Mu'min. Surah Mu'minun itu juzuk yang ke-17 itu. Ini surah Mu'min ataupun surah Ghafir, kedua-duanya boleh. Baik. Jadi lelaki ini kata, sesungguhnya telah datang sebelum Nabi Musa ini nabi lain ada dah. Siapa dia? Yusuf. Kenapa sebut Nabi Yusuf sedangkan nabi-nabi lain yang hebat-hebat pun ada lagi yang lain? Kerana Nabi Yusuf dan Nabi Musa ni ada kesepakatan tempat. Apa dia? Di Mesir. Nabi Musa pun sama, Nabi Yusuf pun sama. Cuma Nabi Yusuf lebih awal. Min qablu bil bayyinat, dan dia bawa dengan mukjizat, bukti-bukti semua. Fama ziltum fi syakkim mimma ja'akum bih. Tapi malangnya kamu tetap mesyak, tidak setuju dengan apa yang dibawa oleh Nabi Yusuf. Kecuali yang setujunya ialah Nabi Yusuf menjadi bukan raja tuan-tuan, menjadi menteri keuangan. Qala ja'alni ala khazainil ard. Dalam Quran sebut tu bahawa Nabi Yusuf kata, jadikanlah aku sebagai yang menjaga perbendaharaan, maknanya menteri keuangan, khususnya ketika berlakunya peristiwa 7 tahun yang kemarau panjang tu kan. Baik. Hatta idza halaka qultum lan yab'atsallahu min ba'dihi rasula. Bila Nabi Yusuf ni wafat, maka mereka pun kata apa? Allah tak hantar dah yang lain. Tak ada dah. Tapi rupanya Allah hantar lagi rasul selepas itu, iaitu Nabi Musa alaihissalam, dan seterusnya lah. Kadzalika yudhillullahu man huwa musrifun murtab. Begitulah orang-orang yang Allah sesatkan siapa-siapa yang melampaui batas dan ragu-ragu. Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum. Dan orang-orang yang berbantah-bantah tentang ayat Allah walaupun setelah datangnya bukti-bukti kepada mereka.
kabura maqtan 'indallahi wa 'indal ladzina amanu. Sangat besarlah kemurkaan Allah, kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala di sisi orang-orang beriman. Kadzalika yatba'ullahu 'ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Begitulah Allah tutupkan hati orang-orang yang sangat mutakabbir, ini sombong. Jabbar pun makna lebih kuranglah, makna sombong dan angkuh. Wa qala fir'aun ya haman ibni li sarhan la'alli ablughu al-asbab. Wahai Fir'aun kata kepada Haman, ibni li sarha, buat aku satu bangunan, ya. Dan aku ni nak naik bangunan tersebut biar aku boleh sampai ke pintu langit. Sampai ke pintu langit. Sebab zaman dulu tuan-tuan, orang tak boleh terbang apa semua dah. Kalau terbang jet pejuang tak ada berlaku, tak tengok tak boleh. Zaman sekarang tahulah bahawa langit itu sangat tinggi. Maka dibuatlah. Sebahagian kata buat tu piramid apa semua, ahram lah. Wallahu ta'ala a'lam. Asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa, iaitu pintu langit itu aku nak naik kepada Tuhan Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba, dan aku merasa bahawa Musa ini bohong. Wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u 'amalihi wa sudda 'anis sabil. Begitulah dihiaskan segala perbuatan Fir'aun, su'u 'amalihi, dalam ayat lain fara'ahu hasana, perbuatan jahat tapi nampak baik. Benda jahat tapi nampak seolah baik. Wa sudda 'anis sabil, dan tersekat dia daripada jalan yang benar. Wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab, dan segala tipu daya Firaun itu rugi, hancur, lebur. Wa qala alladhi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Dan berkata orang yang beriman itu daripada kalangan keluarga Firaun itu, ya qaumi ittabi'uni ahdikum, wahai kaumku ikutlah aku ini, maka aku akan menunjukkan kamu kepada jalan yang benar. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata', wahai kaumku sesungguhnya hidup dunia ini mata', kesenangan, kesukaan. Wa innal akhirata hiya darul qarar, tapi tempat yang sebenar, yang qarar, kekalnya adalah di akhirat. Tuan-tuan muslimat dan rahmat Allah sekalian, ya. Ayat yang awal ini tuan-tuan memberi petunjuk kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala akan menghantar rasul demi rasul kepada manusia. Dan jumlah para rasul ini sebagaimana kita maklum tuan-tuan ada 300 lebih, katanya 313. Kemudian para nabi pula ada 100,000 lebih para nabi. Cuma yang tertulis dalam Al-Quran ada 25. Yang kita selalu baca itulah Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail sehinggalah akhir itu. Biasa anak-anak kita tadika tu ingat, ya tak? Kita kena ulang banyak kali pula lah. Jadi tuan-tuan, Rasul-Rasul ini semuanya membawa satu perkara yang sama, ya? Membawa satu perkara yang sama. Allah sebut dalam Quran dengan bahasa yang hampir sama, malahan sebahagian 100% sama. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kepada kaum 'Ad di antaranya Nabi Hud, ya, qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ila Thamud akhahum Salihah, kepada kaum Thamud Nabi Salih, qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sama juga katanya Nabi Salih, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Nabi Nuh sama juga, ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Kenapa kamu tidak takut, tidak bertakwa? Tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Syuaib sama juga, wa ila madyana akhahum syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Maknanya tuan-tuan, setiap rasul ini menggunakan bahasa yang hampir sama, iaitu wahai kaumku sembahlah Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat tuan-tuan, setiap rasul ini dia datang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah bertujuan untuk mengambil pemerintahan, kekuasaan, nak rampas daripada orang yang dah ada jadi raja, nak ambil biar dia jadi raja. Tak, bukan itu kerja rasul. Sebab itulah tuan-tuan tengok dalam 25 para rasul itu, kalau bilang 4-5 orang sahaja jadi pemerintah, yang lain semua tak. Kita kata jadi pemerintah apa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi Nabi Yusuf sebagai menteri keuangan, Nabi Sulaiman, Nabi apa lagi? Daud, ada lagi. Kalau tuan-tuan cari lepas tu tak jumpa dah. Makna antara 4-5 orang sahaja yang begitu. Yang lain adalah menjadi rasul. Jadi matlamat seorang rasul ini bukan menjadi pemerintah. Tidak. Pemerintah itu hanya taat pada perintah Allah, cukup. Ada. Biar pemerintah itu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, maka dengan sebab itu semua datang rasul-rasul ini untuk membawa manusia mentaati, tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimat rahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berjanji, dan ini janji diikat dengan dirinya sendiri. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan hukum satu kaum, satu tempat tersebut sehingga kami utus rasul dulu. Maknanya kalau kaum tersebut jahat macam mana pun, tetapi belum sampai rasul, belum sampai seruan kepada mereka, Allah tak hukum. Allah tidak hukum. Tuan-tuan, Fir'aun ini bukanlah satu bangsa, satu kerajaan yang lekeh-lekeh, dah hebat. Satu bangsa yang hebat. Cuma masalah besar dia ialah dia menyembah manusia. Faqala ana rabbukumul a'la. Pengakuan Firaun, akulah Tuhan yang maha tinggi. Maklumlah dia itu orang yang ada kerajaan, orang yang ada tentera yang hebat, tak boleh dikalahkan. Ada istana, ada sungai di bawah istana yang mengalirnya. Kehebatan semua itu, akhirnya dia melihat dialah lebih sekali, maka akulah Tuhan. Itu Fir'aun la'natullahi alaihi. Dalam Quran sebut tuan-tuan, kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin. Kam taraku min jannatin wa uyun. Banyak sekali ada kebun-kebun mereka yang hebat, dan mata air yang banyak, walaupun tanah itu tempat kering, tetapi ada mata air yang banyak sehingga tumbuh-tumbuhan yang macam-macam. Kebun tu jadi banyak tanam-tanaman yang sangat makmur. Wa zuru'in wa maqamin karim, dan ada tumbuh-tumbuhan yang macam-macam, buah-buahan. Tak tahulah Kok Musangking pun ada masa tu tuan-tuan. Wallahu a'lam. Tapi itu kelebihan mereka dah. Macam-macam tanaman. Wa na'matin kanu fiha fakihin, dan dipenuhi dengan nikmat yang macam-macam, pelbagai. Maknanya makmur pemerintahan Firaun. Tapi kurangnya apa? Kurangnya ialah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka sembah manusia, dan Allah tidak menghancurkan mereka selagi Allah tidak utuskan rasul. Datangnya rasul Nabi Musa alaihissalam bawa itu, barulah Allah Subhanahu wa taala membuat keputusan akhirnya Firaun, thumma aghraqnal akhirin. Kami tenggelamkan mereka semua. Jadi tuan-tuan, kadzalika wa awrasnaha qauman akharin. Semua kehebatan, kelebihan Firaun itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat kepada orang selepasnya. Jadi daripada kehidupan sangat makmur, ekonomi sangat hebat, pemerintahan sangat hebat, semua sekali satu sebab sahaja, tidak taat
tidak patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka dihancurkan oleh Allah. Jadi tuan-tuan, kiasannya ataupun iktibar daripada kisah Firaun ini, kalaulah tuan-tuan tengok mana-mana pemerintahan yang hebat sekalipun, carilah atas muka dunia, mana-mana pemerintahan yang hebat tapi tidak taat kepada perintah Allah, maka tuan-tuan boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum tersebut. Dan itulah berlaku kepada semua tamadun yang lepas. Kaum Sabak, tuan-tuan, hebat kaum Sabak. Dalam Quran sebut, laqad kana li sab'in fi maskanihim ayatun jannatani 'an yaminin wa shimal. Jalan kat tengah ni, dibuat satu jalan kat tengah, sebelah kiri ni kebun yang masak ranum buah-buahnya, tuan-tuan. Yang sini pula kebun yang sama juga, yang boleh dipetik buahnya, masya-Allah. Hebatnya kaum Sabak. Dan dalam tafsir At-Tabari menyebutkan kisah mereka ini, tuan-tuan, kelebihan mereka dapat mengetahui ilmu tentang bercucuk tanam ini sampai tahap kemajuan mereka boleh tahu bila buah tersebut akan gugur. Dia tanam satu pokok, kita kata pokok rambutan lah contohnya. Jadi bila naik pokok rambutan apa semua, buah memasak, dia boleh tahu bila buah itu akan jatuh. Dia letak bakul atas belakang ni, dia berjalan gitu je, jatuh pak sampai waktu gugur dia sendiri. Ini kehebatan kaum Sabak, bukan calang-calang. Ada. Sehingga Allah sebut dalam Quran, kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu. Kamu makanlah yang aku beri itu, makan rezeki daripada aku, washkuru lahu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suruh bersyukur. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Satu bandar, satu negeri yang sangat hebat, sangat makmur, dan di dalamnya ada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, yang ini adalah merujuk kepada Ratu Balqis Sabak tu, semasa dia pergi, dia dihantar surat oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Tuan-tuan baca kisah surah An-Naml, seekor burung hudhud telah pergi berjalan, terbang sampailah ke istana Balqis. Katanya di selatan, di kawasan Yaman sekarang. Wallahu alam lah, itu tak dapat dipastikan. Jadi tuan-tuan, bila Hud sampai di sana, maka Hud balik kepada Nabi Sulaiman dan berjumpa Nabi Sulaiman, memberitahu tentang ada istana di Yaman itu, istana Balqis. Sehinggalah kisah yang berlaku, insya-Allah nanti sampai ke tempat kita akan cerita lebih panjang, tuan-tuan. Akhirnya Sulaiman tulis surat, Nabi Sulaiman tulis surat, dan akhirnya menjemput Balqis datang, dan bila datang itu diangkatnya istana ke hadapannya. Qila laha adkhul as-sarh, dalam surah An-Naml, tuan-tuan. Jadi bila istana sampai, Sulaiman tanya, adakah ini istana kamu? Dia terpinga-pinga, dia pun kata, qalat ka'annahu hu. Macam ya, dia kata. Macam ya. Sebab tak pernah sabar istana kat sana tiba-tiba boleh sampai ke depan mata dia di negeri Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka tuan-tuan, ringkas ceritanya, akhirnya qala rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman. Kata Balqis bahawa aku telah zalim kepada diri aku, dan hari ini aku Islam bersama Nabi Sulaiman lillahi rabbil alamin. Maknanya antara lain menjadi bukti, tuan-tuan, semua nabi-nabi dulu itu juga membawa Islam. Wa aslamtu ma'a Sulaiman. Aku Islam bersama Nabi Sulaiman. Dan tuan-tuan, ayat yang saya baca awal tadi, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, itu merujuk kepada setelah Balqis ini Islam. Mana makmur negerinya apa semua. Tapi tuan-tuan, lepas itu mereka kembali kepada agama asal. Lepas Balqis mati, kembali pada agama asal. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arib. Mereka telah tidak ikut perintah Allah Subhanahu wa taala itu, akhirnya sembah matahari balik. Bila sembah matahari semula, tuan-tuan, fa arsalna alaihim sailal arim, kami hantar banjir besar
menyebabkan habis mati semua sekali puak-puak kaum Sabah. Jadi tuan-tuan, maknanya mereka itu bukan lekeh-lekeh, bukan calang-calang kaum yang hidupnya sudah makmur, sudah hebat pada sudut pandang mereka, tapi sebenarnya mereka tidak taat kepada perintah Allah dan Rasul. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, yang kita nak ambil pengajaran sangat daripada kisah-kisah yang kita baca ini tuan-tuan, iaitu walau macam mana pun hebat negara kita ke, negara orang ke, apa semua tuan-tuan, hebat setara mana pun, mesti dia ini taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia taat pada perintah Allah, maka walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk satu kampung, satu tempat itu taat kepada perintah Allah, beriman dan bertakwa, kami akan bukakan rahmat daripada langit dan bumi. Jadi semoga-moga Allah Subhanahu wa taala akan beri kebaikan kepada ustaz dan tuan-tuan semua, iaitu kita sama-sama mentaati perintah Allah. Dan inilah tujuan kita datang masjid, kita mendengar kuliah-kuliah, supaya hati kita ni sentiasa terdidik, ditarbiyah untuk mentaati perintah Allah dan Rasul. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kebaikan kepada ustaz dan tuan-tuan semua. Seperti di sinilah kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana bih. Ya Allah, kami simpankan kepadamu segala ilmu yang kamu ajar kepada kami. Farduthu ilaina waqta hajatina ilaih, dan kembalikanlah ilmu ini ketika kami perlu untuk menggunakannya. Wala tunsina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.